Dendam si bulu hitam. Keadilan buat makhluk yang teraniaya aku. Tak pernah sangka seekor kucing boleh berdendam sejauh ini. Segalanya bermula apabila rakan sebilik aku, Laila, membawa pulang seekor kucing jalanan berbulu hitam. Aku menasihatinya supaya tidak membelanya di asrama kerana kucing liar. Dewasa biasanya agresif. Namun, si hitam itu seolah-olah memahami kata-kataku dan mula menganggap aku sebagai musuh. Si hitam itu mula membuang najis di atas katilku, menyebabkan aku mengalami alahan teruk sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital. Dalam tempo seminggu, aku digigit lebih 50 kali. Puncanya, pada suatu malam, dia mengamuk dan mencakar mukaku, sehingga terluka parah. Karena tidak tahan lagi, aku terpaksa menghalaunya keluar. Tidak lama kemudian, Laila memarahiku dengan penuh emosi. Katanya, disebabkan aku menghalau si hitam anak-anak kucing itu semuanya mati. Laila menuduh aku sebagai puncak kematian mereka. Si hitam itu seolah-olah hilang pertimbangan. Pada suatu malam yang gelap, dia mengekoriku sehingga ke rumah. Dia membawa ratusan kucing liar untuk menyerang keluargaku. Ibu bapakku cedera parah, manakala aku pula dicakar sehingga tiada satupun bahagian kulit yang sempurna. Zap! Aku membuka mata. Aku kembali ke hari Laila membawa pulang si hitam tersebut. Aku tersentak, memandang tepat ke dalam mata oranye si hitam dalam pelukan Laila. Aku menggigil mengenangkan bagaimana dalam hayat lalu. Mata jernih inilah yang menyaksikan aku menanggung derita dicakar kuku tajamnya. Comel kan dia? Laila menyuakan kucing itu di hadapan mukaku. Aku menahan bersin. Komel sangat cantik pula tuh. Simpanlah, kataku sambil menggosok dagu si hitam. Laila tergamam. Bukan kau alahan ke? Selalu kau suruh buang. Aku tahu si hitam memahami bahasa manusia. Jadi aku nekat untuk tidak mencetuskan kemarahannya. Kesian dia. Cedera tuh, biarlah dia tinggal di sini. Aku boleh makan ubat alahan. Malam itu, aku terdengar Laila merungut sendirian. Binatang kotor, jangan sentuh aku. Duduk dalam kotak itu diam-diam. Rupanya Laila hanya berlakon. Dia membawa pulang kucing itu semati mata untuk menyakitkan hatiku kerana Hafiz. Lelaki yang dibinatinya lebih menyukai aku. Aku keluar membeli makanan kucing yang berkualiti dan pasir kucing. Si hitam makan dengan gelojoh. Aku berbisik kepadanya. Aku nak bawa kau ke klinik. Kalau kau setuju, masuk dalam beg ini. Ajaibnya, dia terus melompat masuk. Dokter mengesahkan dia sedang bunting, tetapi kekurangan zat. Aku segera membeli pelbagai vitamin untuknya. Apabila pulang, Laila sedang bersama Hafiz. Laila terus merampas si hitam dan berlakon kononnya, aku mahu membuang kucing itu. Hafiz, tengok nih, Laila kasihan pada kucing ini. Tapi kawan saya nih hati busuk nak buang dia. Tiba-tiba, si hitam mencakar muka Laila. Laila terjerit dan terus mencampakkan si hitam ke lantai. Kucing tak guna, kau cakar aku. Hafiz menyalahkan aku. Kenapa awak buat kucing itu sampai dia stres? Aku hanya diam. Aku nampak mata si hitam bercahaya memandangku. Kau sengaja cakar dia kan? Bisikku apabila mereka sudah beredar. Si hitam hanya mengiau, seolah-olah mengiyakan. Laila semakin hilang sabar. Dia memukul si hitam dengan penyapu. Aku segera menyelamatkan si hitam dan membuka tingkap. Dia mahu menyakiti kau? Lari! Si hitam memandangku dalam-dalam sebelum hilang di dalam semak. Laila tidak berpuas hati. Dia memfitnahku di media sosial. Kononnya aku telah membunuh kucing itu, menyebabkan Hafiz memutuskan hubungan denganku. Aku tetap tenang dan terus menyediakan makanan di tempat persembunyian si hitam. Satu malam, Laila menjerit kesakitan. Mukanya hancur. Dicakar. Tiada sesiapa melihat kucing masuk. Namun kecederaannya amat ngeri. Hafiz menuduh aku dalangnya berdasarkan rekaman CCTV. Aku memberi makan kucing. Awak yang arahkan kucing itu serang dia. Kan? Aku hanya mampu tersenyum sinis. Logikkah kucing boleh menerima arahan manusia sedemikian rupa? Namun, aku menunjukkan video rahasia Laila yang mengarahkan pengawal keselamatan untuk menghapuskan semua kucing liar. Hafiz terdiam 1000 bahasa. Namun, tragedi tetap berlaku. Suatu petang, aku menemui bangkai anak-anak si hitam yang mati dipijak dengan kejam. Aku mendapati kasutku yang baru diambil dari kedai Dobi mempunyai kesan darah. Laila telah mencuri baju dan kasutku untuk membunuh anak-anak kucing itu supaya si hitam membenciku. Malam itu si hitam kembali dengan nyawan yang sayu. Aku terus menelepon Laila di hadapan si hitam. Laila mengaku dengan angkuh melalui telepon. Padan muka kau. Biar kau yang dipersalahkan. Tak ada sesiapa tahu aku yang tamatkan riwayat anak-anak kucing itu menggunakan kasut kau. Si hitam mendengar setiap pengakuan itu. Matanya bernyala merah. 2 hari kemudian,
satu berita gempar tersebar. Ratusan kucing liar memecah masuk asrama dan menyerang seorang pelajar sehingga mengalami kecacatan kekal di wajahnya. Pelajar itu ialah Laila. Pihak berkuasa mengklasifikasikannya sebagai serangan hayuan liar. Namun aku dan rekan karibku Wanda tahu perkara sebenar. Kami berpindah keluar dari asrama itu. Sebelum pergi, aku sempat mendoakan agar anak-anak kucing yang tidak berdosa itu mendapat pembelaan sewajarnya. Aku benar-benar berharap agar kita semua dapat melayani setiap makhluk dengan penuh ihsan. Karena setiap kezaliman, sekecil manapun ia, pasti akan ada balasannya. Dan setiap kebaikan itu, pasti akan membawa ketenangan.